Aktiviti ikhtiar hidup amat sinonim dengan penganjuran program bercorak perkemahan dan kembara. Istilah lain yang digunakan sejak zaman dahulu kala adalah kelangsungan hidup. Dalam konteks kembara, ikhtiar hidup boleh didefinisikan sebagai kemahiran yang digunakan oleh kumpulan atau individu untuk bertahan atau menyelamatkan diri sewaktu menghadapi situasi sukar atau bahaya dalam persekitaran luar dan asing. Keadaan yang memerlukan kemahiran ikhtiar hidup dibahagikan kepada dua kategori, iaitu dalam kawalan, salah satu aktiviti dalam program atau perkemahan, dan luar kawalan, sesat, terperangkap dalam cuaca buruk atau bencana kemalangan. Seperti yang telah dijelaskan tadi adalah berkenaan dengan definisi kemahiran ikhtiar hidup. Justru di sini saya akan terangkan berkenaan dengan kepentingan kemahiran ikhtiar hidup. Seperti kita ketahui, apabila seseorang itu melakukan aktiviti ataupun kegiatan luar, dia akan lebih mudah terdedah dengan pelbagai cabaran dan juga risiko. Hal ini tidak kira sama ada sesuatu cabaran yang dapat dijangka ataupun di luar jangkaan. Justru itu, bagi menjamin keselamatan seseorang yang gemar melakukan aktiviti luar, ilmu ikhtiar hidup ini adalah sangat penting kerana ilmu dan kemahiran ilmiah yang akan membantu seseorang itu bagi mengatasi masalah yang dihadapi semasa melakukan aktiviti luar. Dapat saya katakan bahawa kemahiran ikhtiar hidup ini adalah sangat penting bagi menjamin keselamatan diri semasa melakukan aktiviti luar. Adjektif yang terdapat pada tajuk kemahiran ikhtiar hidup ialah yang pertama, murid dapat menyatakan apa itu ikhtiar hidup dan punca berlakunya situasi seberubah. Yang kedua, mendapat pengetahuan tentang asas-asas untuk ikhtiar hidup semasa di laut, di bukit, di gunung dan di rimba. Yang ketiga, memperolehi pengetahuan melalui alam semula jadi untuk mencari makanan, perlindungan dan punca-punca air. Yang keempat, mempelajari pengetahuan asas dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Yang kelima, mengenal pasti cara bertindak dengan tepat apabila menghadapi sesuatu situasi berbahaya. Seterusnya, peralatan yang perlu dibawa sebelum masuk ke dalam hutan. Yang pertama, mancis, pemetik api dan parang. Jika tiada parang, anda boleh membawa barangan tajam seperti pisau dan lain-lain. Yang kedua, lampu suluh dan bateri simpanan. Yang ketiga, hammock iaitu buaian dan pongko. Yang keempat, kain berjenis jarang. Yang kelima, ubat kecemasan, peralatan kebersihan diri dan pakaian. Yang keenam, sarung tangan. Seterusnya, kita akan mengenali jenis-jenis unggun api. Apabila kita berada di dalam hutan dan bermalam, unggun api merupakan perkara yang wajib dihidupkan. Tanpa membuang masa, mari kita kenali jenis-jenis unggun api. Jenis unggun api yang pertama ialah unggun api jenis piramid. Unggun api ini memberikan banyak cahaya dan haba, tetapi ia menggunakan kayu bakar yang banyak untuk dibakar secara kerap dan berterusan agar api tidak terpadam. Yang kedua, unggun api jenis bintang. Susunan kayu disusun menyerupai seperti bintang. Kelemahan bagi unggun api ini, ia menggunakan kawasan api yang sangat besar. Jenis unggun api yang ketiga ialah unggun api jenis baiklah. Unggun api ini disusun dalam bentuk rumah kayu atau telaga. Ia menyediakan aliran udara yang besar ke api. Kelebihan menggunakan jenis ini, ia memudahkan untuk memasak. Dan yang terakhir, unggun api jenis taiga. Jenis unggun api ini, ia memudahkan untuk kita memasak beberapa hidangan pada masa yang sama. Seterusnya, saya akan sambung perbincangan mengenai aspek keselamatan ketika berada di dalam hutan. Etika keselamatan di hutan adalah penting bagi tujuan melindungi diri daripada perkara yang tidak diingini berlaku tanpa kita menyedari hakikatnya. Ini dapat dilakukan dengan menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan. Banyak langkah yang dapat menghindari kita daripada berlakunya perkara buruk sepanjang beraktiviti di hutan.
Antaranya, mendengar taklimat secara terperinci, tidak menyentuh mana-mana tumbuhan dengan sewenang-wenangnya, sentiasa peka terhadap papan tanda amaran, memakai pakaian yang sesuai dan yang paling penting sekali berhati-hati terhadap situasi sekeliling kita. Di sini saya sertakan 5 asas isyarat keselamatan yang anda perlu tahu jika anda berada di dalam hutan. Antaranya ialah laluan yang benar, di mana jika anda ternampak ikatan plastik, tali, daun, retakan pada pokok, semburan cat dan sebagainya, itu menunjukkan anda berada di laluan yang betul. Seterusnya, ikut laluan ini, di mana jika anda terlihat susunan batu dari besar ke kecil, lukisan anak panah dan ranting kayu menunjukkan arah laluan yang patut kita ikut yang ditinggalkan oleh orang. Selain itu, isyarat SOS yang selalu kita tahu, isyarat ini boleh dilakukan dengan melukis di atas tanah, meniup whistle dan menyalakan lampu. Isyarat yang mengatakan ada orang dalam kesusahan boleh dikenal pasti melalui isyarat tumpukan unggun api yang membentuk segitiga. Dan akhir sekali, air di sini di mana ada tanda botol air yang mengandungi air bersih. Masakan rimba ialah kaedah memasak tanpa menggunakan peralatan dapur. Pelbagai bahan dan cara yang boleh digunakan untuk masakan rimba. Untuk bahan menghidupkan api, boleh menggunakan daun, ranting kayu dan rumput yang kering. Antara contoh masakan rimba yang menggunakan daun seperti daun yang lebar iaitu daun pisang boleh digunakan untuk memasak ikan dan telur. Caranya, bungkuskan ikan dengan daun dan sepihkan bungkusan daun di celah kayu atau buluh pemanggang. Bungkusan itu diletakkan di atas bara api sehingga cukup masak. Terdapat banyak lagi kaedah yang boleh digunakan dalam masakan rimba.